Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis tahap 2 untuk siri yang ke-8. Alhamdulillah kita dah ke-8 siri yang ke-8. So topik malam ni adalah untuk melihat kesinambungan topik yang ke-7, iaitu kita akan belajar skop dan limitasi. Berbeza dengan siri yang ke-7, siri yang ke-8 ni Pakcik mengambil 4 tesis tempatan untuk kita tambah lagi ilmu kita yang berkaitan dengan penulisan skop dan juga limitasi. Walaupun kalau kita lihat banyak tesis-tesis dalam luar negara especially tidak ada dalam formatting dia penulisan skop dan limitasi atau batasan ini. Kalau kita lihat keseluruhan bab 1 sebenarnya ada sebenarnya skop, cuma dia tidak ada spesifik 1.6 skop tu. Begitu juga dengan limitasi, kadang-kadang diselit-selit dalam kepentingan kajian dan sebagainya. Dia tidak ada spesifik 1.7 limitasi contohnya. Okey, tapi tak apalah, kita kena belajar. Bagi saya tak salah kalau kita belajar, especially di Malaysia. Memang kita boleh katakan mostly tesis dia ada skop dan limitasi, atau kadang-kadang dia tak ada skop, dia ada limitasi. Kadang-kadang tengok bidang jugalah. Kalau bidang social science kebanyakan ada, dan dalam bidang sains juga ikut format universiti, ada yang ada yang tak ada. Okey, kita lihat 4 tesis tempatan yang hari ini kita tengok. Pemilihan tu berdasarkan topik kajian dia Ada yang buat modul, ada yang buat instruments, ada yang buat mixed methods, ada yang buat quantitative effect. Jadi kita tengok perbezaan tesis tu. Okay, tesis pertama daripada Nur Fahana binti Ramli. Okay, yang ini dah habis lah. Of course lah, dah habis sebab tesis dah tamat. Okay, tapi 2019. Okay, yang ni dia buat instrumen. Topik dia adalah topik tesis dia, tajuk tesis dia adalah Development and Validation of an Instruments to Measure Science Teachers Instruction Preparedness in STEM Implementation. Okay, dia ada tajuk dia, keyword ni adalah STEM lah, dari segi pembangunan instrumen. Okay, kita bedah dia punya topik. Dia 1.6 dia adalah Scope of Study. Scope of Study. Okay, baca perenggan ni. This study focus on developing an instrument to measure teachers' instructional preparedness in STEM implementation. Itu ayat pertama ya. This study focus on the developing an instrument to measure teachers' instruction preparedness in STEM implementation. Okay, it goes through 2 phase, developments and validation phase. Itu ayat kedua dia. Ayat ketiga dia, for type validation, so dia jantakanlah, saya kata dia ada buat pembangunan dan validation. Validation itu sendiri melibatkan beberapa, iaitu phase content, construct and concurrent validity were conduct to verify these newly development instruments. In addition to proving validity, this study was also conducted to identify the level of teacher preparedness in STEM implementation, as well as to detect any differences in urban and rural teachers instructional preparedness. Okay, yang perenggan ini dalam tesis ini dia nak menulis ataupun nak membincangkan fokus kepada objektif utama kajian dia yang melibatkan 2 phase tadi, pembangunan, development dan validation, pengesahan. Yang dikategoriskan pengesahan tu ada 4 jenis tadi tu, yang phase content, construct, concurrent, validity. Okay, so dia ini dibincangkan dalam bahagian ni. So dia nyatakan skop dekat sini dengan melibatkan 2 fasa, iaitu pembangunan dan juga pengesahan. Untuk dia punya objektif utama dia untuk membangunkan instrumen. Itu nombor 1. Okay, jelas sebab kita nak tengok, sebab dia buat skop je, scope of study. Sorry, saya nak tekankan dia punya kat sini, dia ada scope of study. Dia ada limitation, tapi kat sini Pakcik nak tekankan dalam tesis ni kita tengok scope of study dia. Okey, dia sambung dengan yang dia punya perenggan seterusnya. Okey, perenggan seterusnya. This study is limited to government secondary school science teachers. The science teachers is defined as teacher who teach subject either science, chemistry, biology or physics.
In addition, the respondents involved in the study are science teacher in Peninsula only due to geography, time and cost constraint. So bahagian ni dia menjelaskan secara umumnya limitasi, iaitu kajian dia, iaitu cikgu sains di sekolah kerajaan di Semenanjung, Malaysia. Okey, so perenggan ini menjelaskan limitasi kajian hanya dijalankan di kalangan cikgu sains yang dinyatakan tadilah, sama ada cikgu sains, cikgu chemistry, biologi ataupun fizik yang fokus kepada Semenanjung saja, tidak melibatkan Sabah dan Sarawak. Isu dekat geografi lah, time dan juga cost. Okey, dekat bahagian ni dia punya bahagian limitation dia. So tadi dia cerita skop perenggan pertama, perenggan yang kedua ni dia punya cerita limitation dia adalah berkaitan dengan sampel dan juga geografi tadi adalah location. Sampel tadi katakan guru sains, dan kajian ini dijalankan di Semenanjung, Malaysia sahaja. Okey, kita pergi kepada tesis yang kedua. Okey, tadi tesis yang tadi ada scope dan limitation, kan? So kat sini perenggan pula tesis yang kedua ataupun tesis ke-6 secara total. So hari tu yang siri 7 kita ada 4. So yang ni pun ada 4 juga. So ni yang ke-6 daripada Dr. Azizi bin Jaafar. Okey, mungkin dah profesor dah sekarang. Okey, so topik ataupun tajuk tesis dia adalah penilaian pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam sekolah menengah berasaskan model konteks input proses produk CIPP. Okey, kadang-kadang tesis-tesis macam tesis Farhana, tesis Azizi ni kadang kita dah berulang sebenarnya, yang mana kita membincangkan, tapi ada topik yang berbeza. Mungkin kita bincang topik dia itu adalah objektif, sekarang kita bincang adalah berkaitan dengan scope dengan limitation. Okey, ada beberapa perenggan secara total kat sini dia ada membincangkan beberapa perkara yang pakcik kategorikan dia ada 6 bahagian. 6 bahagian pula, 3 bahagian iaitu A, B dan C. Panjang sikit dia punya tesis ni, cuba benda sama sebenarnya tapi dia elaborate. Okey, pakcik mulakan ayat pertama. So untuk perenggan ini ada 5 ayat yang kita boleh bincangkan. Ayat pertama ni, kajian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan KPI berbentuk kajian deskriptif yang menggunakan kaedah tinjauan dengan menggunakan model CIPP. Okey, yang pertama ni jelaslah nak nyatakan tujuan dengan menggunakan strategi penyelidikan dan model dengan menggunakan model CIPP. Kita tengok ayat yang kedua, ketiga, empat dan kelima, baca-baca sekali ni. Ayat kedua dia memandangkan pelbagai kekangan adalah di luar kawalan penyidik seperti kesuntukan masa, kewangan. Kajian ini hanya menilai pelaksanaan KPI di sekolah menengah bandar dan luar bandar di negeri Kelantan. Manakala responden kajian ini adalah GPI, guru pendidikan Islam dan pelajar tingkatan 4 yang terlibat secara langsung dengan KPI di 10 daerah negeri Kelantan. Okey, libatkan di negeri Kelantan tapi 10 daerah saja. Yang melibatkan guru pendidikan Islam dan pelajar tingkatan 4 saja. Okey. Kajian ini mengkaji penilaian KPI KBSM semakan 2003 di peringkat menengah dan tingkatan 4 saja. Oleh demikian, dapatan kajian ini tidak boleh dibandingkan dengan kajian yang mengkaji penilaian KPI di peringkat menengah rendah. Okey, kajian ini dia kaji kepada pelajar tingkatan 4 untuk semakan KPI KBSM. Jadi kat sini dia nak ceritakan dia punya batasan kajian. Okey, selain daripada yang umum lah, setiap researcher ni lah dia punya masalah utama, masalah masa, masalah kewangan, masalah apa lagi, logistik. Itu masalah yang biasa semua orang hadapi. Jadi benda tu kita tak beri fokus sangat lah. Kita nak beri fokus kat sini, dia kat sini jelas dia nak beritahu kajian ni kalau dari segi lokasi atau geografi Kelantan saja, limitasi dia 10 daerah. Dari segi sampel dia adalah guru, iaitu guru-guru pendidikan Islam saja, dan pelajar adalah pelajar tingkatan 4 dengan mengikut silibus tadilah, ataupun base pada penilaian KPI KBSM tadi. Okey, jadi dalam perenggan ini kita teruskan lagi untuk perenggan seterusnya, masih lagi dalam tesis yang sama. Kajian ini menjadikan pelajar tingkatan 4 dan GPI sebagai subjek terhadap pelaksanaan KPI di sekolah menengah. Rasional pelajar tingkatan 4 dipilih. Okey, ini menarik. Okey, kan ramai sahabat-sahabat pakcik juga yang tengah buat PhD. Kadang-kadang orang tanya, kenapa kat Kelantan? Kenapa pelajar tingkatan 4? Okey, ini dia bagi satu justifikasi.
Rasional pelajar tingkatan 4 dipilih kerana mereka telah mengikuti KPI selama 9 tahun di dalam KBSR dan KBSM serta telah mengalami proses pengalaman dengan KPI dalam jangka waktu yang lama sehingga mampu menilai diri mereka dalam aspek penghayatan ajaran Islam. Itu rasional kenapa pelajar tingkatan 4 dipilih. Kemudian, pemilihan GPI Guru Pendidikan Islam dalam kajian ini kerana mereka sebagai pelaksana yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan dan penilaian KPI di sekolah menengah. Kajian ini hanya memberi tumpuan pada pelajar tempat yang belajar di SMK Negeri Kelantan kerana budaya dan masyarakat negeri ini majoriti 95% Melayu Muslim. Ikut berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia. Okay, dekat sini nak cerita kenapa dia reason ataupun justifikasi pilih pelajar tingkatan 4 dan guru pendidikan Islam. Kita panggil justifikasi. Jadi menjelaskan dengan beri justifikasi kenapa sampel atau responden ini dipilih. Kenapa pelajar tingkatan 4. Okey. Seterusnya perenggan yang seterusnya masih lagi dalam tesis yang sama. Seramai 400 orang pelajar tingkatan 4 dan 300 orang GP Guru Pendidikan Islam dipilih menjadi sampel. Jadi disebut juga bilangan sampel dia, pelajar ada 400, guru ada 300. Dapatan kajian ini terbatas pada pelaksanaan KPI di sekolah-sekolah tersebut sahaja. Okey. 10 daerah terdiri negeri Kelantan dengan bilangan sampel guru dan pelajar. Oleh itu, kajian ini tidak boleh digeneralisasi kepada seluruh pelajar dan JPI sekolah menengah di Malaysia, tetapi hanya dapat digeneralisasikan di peringkat negeri Kelantan sahaja. So again, dia highlight, dia conclude bahawa ini ada limitasi yang hanya sesuai di Kelantan saja. Kajian ini memberi tumpuan pada pelaksanaan KPI yang sedang dilaksanakan untuk tingkatan 4 sekarang. Okey, masih lagi membahaskan dari segi sampel dan juga lokasi. Itu yang limitasi kajian dia. Okey, jadi perenggan yang terakhir ni highlight jumlah sampel dan juga batasan terhad kepada negeri Kelantan, okey, dan juga tingkatan 4 sahaja. Okey. Kita pergi tesis yang seterusnya, tesis yang ketiga untuk hari ini, untuk siri yang ke-8 ni. Topik dia adalah Goldina Acceptance in Modern Monetary System, Empirical Evidence in the Context Goldina Community in Malaysia oleh Ruzanifah binti Kosnin, PhD pada tahun 2018. Okey, perenggan ni dia cerita pasal scope and limitation. Dia ada 1.7 dia scope and limitation. So perenggan pertama dia cerita, in the context of this research, the acceptance of Goldina is looked through the perspective of Goldina usage as the complement to official currency regardless of mechanism of implementation. Itu ayat pertama. Ayat kedua dia, the implementation of Goldina can take in the form of gold black currency, physical gold and electronic Goldina. Despite that, this research is opinion that small scale implementation based on hybrid of physical and electronic form of Goldina is easier. Okay? Jadi tiga perenggan ni, untuk pertama ni dia nak menjelaskan kepentingan mekanisme ataupun mekanisme dalam melaksanakan topik. So mekanisme dalam topik ni lah, itu Goldina, dan beri pandangan untuk melaksanakannya. So nak beri pandangan bagaimana nak melaksanakan Goldina ni supaya jadi lebih mudah, ataupun dipanggil hybrid of physical and electronics. So nak ceritakan tentang kepentingan pelaksanaan dengan secara mudah dengan melalui hybrid physical and electronic. Itu perenggan yang pertama. So perenggan kedua, while this dissertation prove novel contribution to the body of knowledge in the Goldina literature. So memberi sumbangan dari segi literature, it had several limitation that need identification. Walaupun dia sebenarnya dia menyumbang dari segi body of knowledge, pengetahuan tentang Goldina, namun juga dia terdapat beberapa limitasi. Okey. Kemudian ayat seterusnya, acknowledging this research as an early attempt to develop Goldina, therefore any shortfall and limitation in this research need to be resolved by future research. Ni ayat general ni, kita boleh ambil ayat ni. Therefore any shortfall and limitation in this research need to be resolved by future research. This section discuss the limitation in terms of instrument development, generalization, sampling bias and other potential variable relevant for study. So sebenarnya bagi perenggan ni agak sebenarnya kita agak boleh diguna lah. Maksudnya orang-orang kajian yang masih nak general lah. Dan kalau kata nak proposal defend, tak tahu lagi specific limitation, kita boleh ambil ayat ni. Ayat ni agak the way cara nak menulis limitasi dengan kaedah yang agak
agak general lah. So perenggan ni menjelaskan sumbangan kajian daripada literature dan limitasi-limitasi dalam kajian ini boleh diisi oleh kajian akan datang secara general, tak spesifik lah. Tapi okey lah, kalau tanya saya, at least kita dalam tesis kena cakap juga berkaitan dengan scope dan limitation. Okey, perenggan yang ketiga, masih lagi dalam Goldina punya tesis. The first limitation of this research is due a development and instruments. So dia kata beritahu, dia pecah lah, cerita satu-satu. The first limitation of this research due a development of instrument. Although rigorous effort has been made in establishing good measurement instrument for Goldina acceptance, yet there are still plenty of room of enhance the measurement by test, retest using different samples. Okay, tu dia still, walaupun melibatkan rigorous punya proses, tapi still ada ruang untuk buat penambahbaikan. In addition, since scale for trust and cell efficacy have lower R-squared, the scale need to be relook and test further. So ada beberapa perkara dalam kajian ni yang mendapat dapatan yang sedikit rendah, boleh ditambah baik. Okay, perlu diberi perhatian untuk research akan datang. Since large amount of parameter are being estimated in this research, therefore the greater sample size is required to test the model. So they suggest for the next researcher boleh tambahkan jumlah sample size. So this sample size akan memberi jawapan atau dapatan yang berbeza. Okay, this research although have sufficient number of sample for analysis, but is not large enough. So jadi maksudnya kita boleh untuk kajian akan datang lah, boleh tambah size sample. Okay, seterusnya perenggan yang keempat, since sample generate through online Goldina community, okay, the result of the research is limited to be generalized in different contexts such as offline Goldina community as well general population. So kajian ni menggunakan keadaan online, jadi dia mungkinlah ada kekurangan sebab dia tak cover dari secara offline. Jadi untuk kajian akan datang mungkin boleh menggunakan kedua kaedah, iaitu online dan offline. Some measure have been applied to ensure generalizability by employing a probability sampling and bootstrapping technique for data analysis. Bootstrapping technique validate multivariate model by drawing a large number of subsamples. So dia beri cadangan boleh melihat kepada konteks probability sampling and bootstrapping technique. Okay, ini menjelaskan limitasi lah dari sampel kajian dan pengesahan analisis. So dia ada perenggan lagi, yang perenggan yang kelima. Okay, panjang so dia cerita kat sini. The third limitation is sampling bias due to application of internet survey. So yang pertama dia cakap limitation adalah internet survey. Panjang saya baca. The inference toward population is limited since those without internet access unable participate in this research. Maksudnya internet access unable. Kemudian ayat ketiga, this will result is coverage error. Okay, dah dia mention kat sini, as July 2013 total Facebook user in Malaysia were 13.3 million. Okay, next this amount to 45.5% of the total population. Okay, however, some group of highly linked to the internet while some does not, making the possibility of coverage bias according to socialbackers.com. Okay, dia ada suggestions here. Kemudian ayat dia mention kat sini, the highest those are the age between 18 and 20 contributing 34.5%, followed by those age 25 to 34 years. Okay, thus some of the groups such as older generation are likely being excluded from the sampling. In order to solve this problem, okay, suggest to weight variable to make them representative with respect to social demographic characteristics such as age, sex and educations. Nevertheless, looking at the current availability of internet access and rapid growth of internet users, the coverage error will be managed through the demographic profile in the respondent show diverse social demographic characteristics. So ini isu-isu demografi sebenarnya, menjelaskan limitasi dari segi sudut sampling bias apabila menggunakan internet survey. Ialah bila menggunakan internet survey dari segi demografi itu, dari segi peringkat umur contohnya, populasi, kumpulan umur, dan turut memberi justifikasi dalam pelaksanaan kajian. Jadi jumlah sampel tadi, jadi jumlah sampel, demografi juga akan mempengaruhi dapatan kajian, dengan especially bila dalam kes ini menggunakan internet survey. Okey, ayat yang perenggan yang terakhir untuk tesis Goldina ni, finally demographic variable may also
play a role in the Goldina acceptance model, such as gender, education, employment, income, experience using Goldina and Goldina ownership that are not include the analysis of the research. Further research should be include this demographic variable as mediator or moderator. So dia suggest banyak beberapa perkara demografi yang tidak dimasukkan dalam kajian ini boleh ditambah oleh kajian-kajian akan datang untuk menjadikan dia sebagai control variable atau moderator ataupun mediator. Okey, tesis yang ke-8, okey, daripada dia sebenarnya kawan pada yang tadi, pada yang Farhana tadi yang develop instrumen dekat STEM. Yang ni Nur Tuti dia fokus pada K-part. Okay. So topik dia development, topik tesis dia development of the problem posed multimedia module and its effectiveness to enhance student performance in form 4 biology. So yang ni module. Tadi kawan dia tu Farhana dia buat instrumen. So kita tengok perenggan dia mention pasal limitation of study. Kita tengok so dia punya ayat dia ada 4 ayat untuk perenggan ini. The sample of this study involve students from 2 equivalent daily school in Petaling Perdana District. This study involved Form 4 students who were enrolled in a biology subject. So focus for the tingkatan 4 punya subjek biology dan daily school dekat Petaling Perdana sahaja. Okay. Ayat ketiga dia, focus of this study is on the student performance that act as the dependent variable of the study. So melihat pada performance menjadikan dependent variable untuk kajian ini. And the variable is based on the test score gained during the pre-test, post-test and retention test that we admit to the student from the both school. Further, the conceptual change that occur among students was explored based on the basic and specific concept of osmosis and diffusion which are predetermined according to the curriculum. So perenggan ini dimulakan dengan menyatakan lokasi kajian tadilah dekat Petaling Perdana dan melibatkan pelajar dekat tempat subjek biologi. Kemudian seterusnya perenggan seterusnya dalam perenggan ini menjelaskan fokus kajian dia berkaitan dengan molubah dan konsep asas spesifik dan juga tadi dari segi test tadilah pre-test, post-test dan sebagainya. Okey, itu perenggan pertama limitation apa yang kajian ini lakukan dari segi konteks lokasi, pelajar juga dengan punya proses metodologi. Okey. Kemudian perenggan seterusnya dia kata ditulis the topic covered in this study is the movement of substance across the plasma and membranes. This topic has been chosen because ni bagi justifikasi ni, ini bagusnya. This topic has been chosen because it contain fundamental concept of osmosis and diffusion that need to be applied later in other topic across the curriculum in biology. Okay, based on study needs, the cognitive theory of multimedia (CTML) and by Meyer and Moreno 2002 was employed and was integrated to the problem post instructional strategy theory. So this part dia mention juga dengan teori. So bahagian ni limitation. Of course kita kena beritahu dalam kajian kita apa teori yang kita pakai. Maksudnya kalau kita tak sebut tu maksudnya teori itu adalah limitasi. Itu saja yang teori digunakan dalam kajian ini. The type of problem posed activity applied in this study will only focus at semi-structured and structured problem poses because the student involved in this study is considered as novice students. So bila dia gunakan novice students, so dia hanya menggunakan semi-structured and structured problem posing. Okay, so dia menjelaskan batasan fokus aktiviti yang dilaksanakan dalam kajian ini. Tadi dia mention juga dengan apa teori yang digunakan dalam kajian di kalangan pelajar dekat tempat subjek biologi. So kenapa dia kat sini dia pilih topik ni kenapa? Okey, itu menarik inilah tentang tesis dia. Okey. Alright. Itu saja yang nak dibincangkan hari ini. Dia ada 4 tesis kan. Ada yang instruments, kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan mixed method, yang tadi KPI guru pendidikan Islam dengan pelajar dekat tempat di negeri Kelantan. Okey, kemudian kita pergi Goldina. Okay. Kemudian kita belajar juga yang last terakhir tadi modul berkaitan dengan KBAT tadi. Okey, kita dah berjaya bedah dan kita berjaya mempelajari skop and limitasi dalam tesis, bagaimana nak tulis. Okey, di sini perlu dilihat secara berhati-hati. Bila kita dah go through kepada siri yang ke-8 ni, banyak yang kita boleh belajar. Okey, mungkin penjelasan pakcik
tidak berwarna dalam YouTube, tetapi dalam slide ni sebenarnya ada jelas beberapa perkara yang disebut. Justru kena lihat slide dan video ni bersama-sama untuk lebih faham. Okey, sekali lagi pakcik mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan dalam menyebut atau menyampaikan knowledge ini. Mohon lagi sekali, seperti mana pakcik cakap tadi, refer slide dan video sekali untuk lebih lancar dan lebih jelas. Sekali lagi pakcik mohon maaf. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk siri ke-9. Assalamualaikum dan selamat malam.